Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cikgu Waridah dalam perniagaan tingkatan 4 bahagian 1 3.5.1 titik pulang modal. Kita akan lihat ya sambungan daripada bab 3. Ini adalah channel Cikgu Waridah. Boleh like and share dan subscribe. Okey, seterusnya kita lihat ya 3.5 iaitu menghasilkan visi, misi dan objektif bagi perniagaan tertentu. Ini adalah 3.5. Baiklah, kita pergi terlebih dahulu kepada pengenalan. Visi, misi dan objektif perniagaan yang ditetapkan merupakan panduan kepada organisasi untuk mencapai matlamatnya. Visi, misi dan objektif perniagaan mempunyai tujuan tertentu yang menunjukkan kepentingannya dalam sesebuah organisasi. Persoalan, apakah faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan VMO? Ya, jadi kita akan lihat faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan VMO. Yang pertama, titik pulang modal. Yang ini kita akan bincangkan khusus dalam topik ini. Kedua, pertumbuhan perniagaan. Ketiga, pemaksimuman keuntungan. Keempat, daya saing. Kelima, share pasaran. 6, jualan. Dan faktor terakhir adalah penyediaan perkhidmatan. Kita lihat 3.5.1 titik pulang modal atau kita lebih senang sebut TPM. Maksud titik pulang modal merupakan satu kaedah atau teknik yang digunakan oleh perniagaan untuk merancang dan mengetahui hasil yang diperolehi bersamaan dengan jumlah kos yang ditanggung. Ya, itu adalah maksud titik pulang modal. Perkara asas yang anda perlu tahu berkaitan TPM ialah merupakan satu kaedah yang digunakan oleh organisasi untuk menentukan hasil jualan yang diterima bersamaan ya dengan kos yang ditanggung. Ya, itu adalah satu kaedah. Okey, pada TPM tidak ada keuntungan atau kerugian yang dibuat. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut ya. Okey, organisasi akan memperolehi keuntungan sekiranya kuantiti produk melebihi titik pulang modal. Sebaliknya, organisasi akan mengalami kerugian jika menjual pada kuantiti kurang daripada titik pulang modal. TPM merupakan satu ukuran yang digunakan untuk memastikan sesebuah organisasi boleh terus beroperasi di pasaran atau tidak. Tujuan TPM, kita lihat ya di sini. Pertama adalah memastikan pastikan perniagaan kekal dalam pasaran. Dan juga ianya adalah sebagai ukuran kepada perniagaan yang baharu atau produk baharu sama ada mampu untuk terus beroperasi atau tidak. Okey, kita lihat 4 kegunaan TPM, iaitu yang pertama meramal kuantiti output yang perlu dijual untuk memperolehi keuntungan yang munasabah. Yang kedua, kegunaan kedua adalah menilai kesan perubahan harga jualan ke atas keuntungan. Kegunaan yang ketiga adalah menilai kesan perubahan kos ke atas jualan dan keuntungan. Manakala yang keempat adalah menentukan margin keuntungan. Itu adalah 4 kegunaan TPM. Okey, di sini cikgu akan membincangkan 5 syarat ataupun penggunaan TPM.
Ya, syarat pertama adalah hanya satu produk yang dikeluarkan. Contoh kita keluarkan kerusi. So kita keluarkan kerusi sahaja yang kita punya syarat dia lah untuk menilai TPM itu. Kedua, kos adalah malar di semua peringkat output. Ya. Ketiga, semua kos boleh diklasifikasikan kepada tetap dan berubah. Kita lihat yang keempat, harga jualan adalah malar di semua peringkat output. Dan kelima, semua kuantiti produk yang dikeluarkan akan dijual. Itulah 5 syarat TPM. Okey. Cikgu bagi di sini, ini adalah rajah ya TPM. Okey, boleh rujuk juga di dalam buku teks ya. Ada rajah ni cikgu ambil daripada buku teks ya. Kita lihat huraian rajah cikgu huraikan dahulu, terangkan terlebih dahulu sebelum kita pergi lebih lanjut. Okey, rajah di sebelah ya menggambarkan titik pulang modal. Okey, kita lihat di situ. Okey, paksi menegak, nampak di situ ya. Paksi yang menegak itu adalah hasil jumlah hasil atau kos ya, dan mesti letak RM. Manakala paksi mendata pula yang bawah tu adalah merujuk pada kuantiti produk. Okey ya. Kemudian ada tanda kan S1 di situ, ada H1 dan juga ada Q1. Okey ya, kita lihat di sini titik S1 atau S1 itu adalah jumlah hasil sama dengan jumlah kos yang digunakan. Kita lihat ada persilangan di situ ya. Okey, manakala kuantiti Q1, kita lihat ya, kuantiti pada Q1 dan hasil pada H1. So, pertembungan itu kita letak S1 ya. Titik S1 tu maksudnya jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Okey, kita lihat pada titik S1 perniagaan mendapat TPM. Maksudnya perniagaan itu dia break even. Dia tak untung, dia tak rugi. Iaitu perniagaan tidak mendapat keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Okay, sebab dia jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Kalau hasil 100, kos pun adalah 100. Ya, jadi kalau tu kosonglah. Break even. Perniagaan akan rugi jika mengeluarkan kuantiti produk kurang daripada Q1 ya, nampak di situ Q1, dan perniagaan mendapat keuntungan jika mengeluarkan kuantiti produk melebihi Q1 ya. Boleh nampak di situ. Baiklah, kita terus pergi lagi secara lebih mendalam. Okey, titik pulang modal juga boleh juga kita cari melalui formula, menggunakan formula titik pulang modal, iaitu ada dua ya. Jika kita nak cari titik pulang modal dalam dalam unit kuantiti, jadi dia punya formula adalah kos tetap bahagi dengan harga tolak kos berubah seunit. Okey, cikgu paparkan ya di situ. Dan manakala titik pulang modal untuk mencari hasil pula adalah jumlah sama juga titik pulang modal unit yang kita perolehi tadi ya, bagaimana kita kira tadi, darab dengan harga jualan seunit. Okey, cikgu bagi contoh di sini ya untuk lebih memahami lagi. Contoh ya, cikgu bagi syarikat sukan maju membekalkan bola sepak di kedai-kedai runcit seluruh negara. Syarikat ini menanggung kos tetap sebanyak RM500,000. Harga sebiji bola sepak dijual pada harga RM100 dan kos berubah seunit yang ditanggung ialah RM75. Hitungkan titik pulang modal dalam unit dan hasil. Okey, kalau kita lihat di sini, dia suruh hitungkan. Maksudnya, titik pulang modal itu dicari menggunakan formula. Okey, baiklah. Ya, kita lihat yang pertama dulu. Kita keluarkan. Ya, cikgu suka ya kalau kamu keluarkan dulu butiran yang penting, iaitu kos tetap keluarkan. Okey, bagus ya. Ada RM500,000. Harga bola sepak tu adalah RM100. Kos berubah, dia ada nyatakan kan? Okey, RM75. Okey, barulah kita mudah nak buat. Okey, TPM unit ya, formula untuk mencari TPM unit dia. Okey ya, kita guna formula di atas. Masukkan figure, iaitu sama juga
kos tetap adalah RM500,000. Okey, bahagi dengan harga 100 tolak dengan kos berubah seunit RM75. So, selesaikan. Ya. Jadi, RM500,000 bahagi dengan 25 dan kita akan dapat 20,000 biji bola sepak. Itu adalah TPM bagi unit. Ya. Jadi, syarikat Sukan Maju kena dapatkan ataupun kena keluarkan 20,000 biji bola sepak untuk mendapat TPM. Okay, ya. Baiklah, dari segi hasil pula kita lihat, kita dah dapat tadi kan TPM dalam unit. So, gunakan saja yang tu. Okay, kita masukkan TPM hasil titik pulang modal unit kali dengan harga jualan seunit. So, 20,000 tadi kali dengan harga jualan RM100. So, dapat berapa? Ni dia jawapannya, iaitu RM2 juta. Baiklah. Tu tadi ya. So, nampak cikgu dalam petak yang hitam tu, cikgu keluarkan yang kita dah kira melalui formula tadi. Jadi, ini adalah rajah yang awal tadi. Cuba kita masukkan. Ya. Okay, so 20,000 tu adalah kuantiti. So, masuk dekat Q1. Okay, dan juga 2 juta itu adalah TPM untuk hasil. Dan cikgu masukkan lagi satu figure iaitu 500,000. Ini adalah kos tetap. Kita gariskan. Ya, semudahlah. Okay, nampak di situ itu yang dimasukkan. Syarikat ni dia perlu mengeluarkan, mesti keluarkan 20,000 unit ke atas ya untuk dapat keuntungan. Jika dia keluarkan kurang daripada 20,000, syarikat akan mengalami kerugian. Itulah kegunaan TPM. Okey, baiklah kita pergi lagi pada contoh yang seterusnya untuk lebih mahir dua kaedah analisis TPM. Okey, kita pergi ya, kita cuba. Pertama adalah analisis kaedah graf. Okey, ini contoh. Yang ni bukan graf, ni adalah kalau ada kolom dan juga row, ini adalah jadual. Okey, cikgu bagi jadual. Okey, dari sini ini ada output, kos tetap, jumlah kos, jumlah kos berubah, hasil jualan dan untung atau rugi. Okey, daripada sini ya, anda dikehendaki sediakan satu graf titik pulang modal ya berdasarkan jadual di atas. Daripada graf atau rajah tersebut, tentukan titik pulang modal dalam unit dan hasil. Adakah syarikat akan memperoleh keuntungan atau mengalami kegagalan? So, kita tengok. First, kita tengok, ingat tak TPM? Iaitu hasil, jumlah hasil sama dengan jumlah kos. So, mana yang sama? Cikgu dah buat tadi ya, 1,600. So, kita dapat lihat yang tu adalah sama. Sebabnya 1,600 sebelah pun 1,600. Yang lain, dia tak sama. Ya, jadi, itulah titik TPM. Daripada jadual kita dah boleh nampak dah. Ya, kuantiti TPM berapa? So, tengoklah output dia tu berapa. So, 200. So, highlightkan. Kalau cikgu ya, cikgu akan menyuruh kamu untuk highlight lebih mudah. So, daripada sini boleh tak nak buat graf? Nak buat dia punya rajah? Boleh. Okay, cikgu tunjukkan cara nak bina rajah. Okey, penyelesaian. Okey, jadual tadi cikgu bawa ke paparan yang seterusnya. Senang kita nak lihat. Boleh tengok ya di situ. Kalau tak boleh, besarkanlah ya. Okey, kita ada teknologi. Okey, penyelesaian. Katakan guna graph paper. Okey, pertama. Buat garis. Menegak dulu. Garis menegak ni apa? Ingat tak? Okey, good ya. Ini adalah hasil atau kos dan jangan lupa RM ditulis. Okey ya. Kemudian buat garis mendata. Garis mendata tu apa? Yes, good ya. Itu adalah kuantiti ya, unit. Okay, kemudian masuklah selang-sela yang sama. So, kita tandakanlah. Kuantiti adalah 200. Kita buat tu dulu. Kemudian 1,600. So, 1,600 itu adalah pada hasil dan kos. Buat garisan putus-putus macam tu. Terlebih garis pun tak apa. Ya. Ini cikgu gariskan untuk kos tetap. Kos tetap berapa? Yes, good. Kos tetap adalah
1000. Ya, sebab 800, lepas tu kita kira lah. Ya, tak perlu tulis angka 1000 di situ, tak perlu ya. Okey, kita gariskan hasil jualan mesti bermula daripada kosong. Disambungkan dengan tempat persilangan yang telah kita buat tadi dan gariskan. Okey ya, dan kita tulis di situ adalah jumlah hasil. Lepas tu kita buat ya, good, jumlah kos mesti bermula daripada kos tetap. Ya, jadi letakkan kos tetap, titik di kos tetap dan sambungkan pada persilangan garis putus-putus kita buat tadi. So, dapatlah jumlah kos. So, dari situ kita dapat persilangan. Buat titik dinamakan titik pulang modal. Jadi, yang berada di atas titik pulang modal itu adalah untung. Okay, yang cikgu warnakan warna hijau. Okey, yang bawah titik pulang modal ataupun bawah pada 200 tu itu adalah rugi. Titik pulang modal ini didapati bahawa titik pulang modal unit adalah 200 unit, titik pulang modal hasil adalah RM1,600. Okey. Dan syarikat akan memperolehi keuntungan sekiranya menjual kuantiti produk melebihi 200 unit. Kalau dia jual kurang daripada 200 unit, dia akan mengalami kerugian. Kaedah formula pula TPM dalam unit. So ingat lagi, ya, TPM sama juga kos tetap bahagi dengan harga tolak kos berubah seunit. Baiklah, berdasarkan formula kita masukkan ya kos tetap iaitu 12,000. Kita tahu ya harga RM20 manakala kos berubah seunit adalah RM12. Jadi kita masukkan. Okey, itu dia. Bila kita dah masukkan iaitu 12,000 bahagi dengan RM20 tolak RM12 dan kita selesaikan ya, selesaikan. Okey, 12,000 bahagi dengan 8. Jadi ianya adalah 1,500 unit. Kemudian untuk menghitung TPM dari segi hasil pula, masukkanlah yang kita dapat tadi. Okey, TPM sama dengan titik pulang modal dan unit darab dengan harga jualan seunit. Okey. So, 1,500 kita dapat tadi kan? Kita kira kali dengan RM20. So, dapat RM30,000. Maksudnya syarikat yang ini pula dia mesti menjual atau mengeluarkan lebih daripada 1,500 unit untuk dapat keuntungan. Jika dia keluarkan di bawah 1,500 unit, syarikat ini akan mengalami kerugian. Baiklah, sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Jangan lupa channel Cikgu Waridah, subscribe, like and share jika bermanfaat. Terima kasih.